Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. غير المغضوب. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan kita menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 67 pada nombor yang ke-17. Masih lagi di bawah tajuk kemuliaan kerana iman. Muka surat 67 nombor yang ke-17. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini kerana terasa mempunyai harga diri, menjadi tuan dalam alam ini dan hanya menjadi hamba bagi Allah. Tidaklah menghairankan sekiranya Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya kulit hitam, tiadalah merasa gentar dan tidak mahu menundukkan dirinya kepada pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain,
ketika mereka memaksa Bilal untuk meninggalkan keimanannya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah salah satu contoh yang tercatat di dalam sejarah Islam, bagaimana seorang manusia yang bernama Bilal bin Rabah daripada Habasyah, yang dikatakan lelaki berkulit hitam, dan hitamnya adalah hitam legam, orang Negro Afrika, tetapi dia memiliki tahap keimanan yang sangat mulia di sisi Allah. Di saat awal sebaran Islam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bilal antara sahabat Nabi yang terawal juga yang memeluk Islam. Kemudian berlakunya penyiksaan, dan Bilal antara manusia terpilih yang diseksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, dengan diugut dan diancam dengan cara dibaringkan Bilal di atas padang pasir yang kering, yang panas terik, dalam keadaan tidak berbaju. Kemudian dihempapkan batu besar di atas perut Bilal, dan mereka mengugut, sekiranya kamu tidak kembali kepada agama berhala, kamu tetap berdegil dengan Muhammad, maka batu ini akan terus berada di atas perut kamu. Lalu tanpa mempedulikan ancaman itu, Bilal terus menyebut nama Allah. Tetapi yang disebut oleh Bilal pada saat itu ialah Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Itulah yang diwiridkan oleh Bilal bin Rabah. Dia hanya mampu dalam keadaan terseksa itu, dalam keadaan nafasnya tersekat kerana dihempap batu besar atas perutnya, dia tetap mentauhidkan Allah, dan dia hanya mampu menyebut Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Sehingga ulama membincangkan perkara ini. Kenapa Bilal tidak menyebut Allah? Kenapa dia tak sebut Allah, Allah, Allah pada masa diseksa itu? Tetapi Bilal memilih untuk menyebut Ahadun Ahad. Dan ulama mengkaji perkara ini, dan mereka memberi satu jawapan. Sebab menyebut kalimah Ahadun itu lebih mudah pada saat itu berbanding menyebut Allah. Sebab bila sebut Allah, dia ada sabdu, kan? Dia ada sabdu Allah, Allah. Dia kena, lafaz tu kena tinggi, nafas, suara, nafas kena cukup. Tapi bila sebut Ahadun Ahad, dia tak ada sabdu, dia flat, ucapannya mudah, ringkas. Sebab itu dalam keadaan terseksa itu, Bilal memilih menyebut Ahadun Ahad, kata ulama. Sebab itu sahaja kalimah yang dia terdaya nak sebut. Bayang tuan-tuan, batu besar atas perut, tapi masih mempertahankan agama Allah, masih beriman. Batu dekat atas perut, susah nak bernafas. Kita baru pakai mah dah tak semayang kan, pasal susah nak menyawa. Lagi teruk kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan,
ambil pengajaran. Walau diseksa begitu hebat, Bilal tetap, dia tak peduli lah, dia kira Allah saja. Sebab bila dia buat begitu, Allah Ta'ala memuliakan beliau. Allah memuliakan Bilal bin Rabah. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang terkenal, Nabi dengar bunyi terompah Bilal di dalam syurga, sedangkan Bilal masih hidup. Bukan dah mati, Bilal masih hidup. Masa Nabi Isra' tu, Bilal masih hidup di Makkah. Bilal ada lagi di tanah kota Makkah pada masa itu. Nabi Isra' pada malam itu, Nabi dengar bunyi orang jalan. Sebab bunyi orang jalan ni tuan-tuan, kita boleh cam. Macam tuan-tuan kan, biasa datang surau masjid, dengar bunyi orang jalan kat luar, cara hentak kaki, cara seret selipar tu, kita tahu dah siapa. Sebab dah selalu dengar. Lama-lama kita boleh cam. Oh, yang ni Tok Imam, yang ni cara berjalan ni Bilal, ni Tok Siap, ni JK, ni jamaah biasa, ni haji ni. Kenal. Sebab selalu dengar. So bila Nabi mengintai-intai, menjenguk dalam syurga tu, bila dengar bunyi terompah tu, bunyi ketung-ketang macam orang berjalan tu, Nabi macam biasa dengar bunyi, pattern bunyi tu. Nabi tanya Bilal, Nabi tanya Jibril, Jibril kata itu terompah Bilal bin Rabah. Sedangkan dia masih hidup, tapi signal dia ke syurga tu sudah ada masa dia hidup lagi. Kita bayang pun belum tahu lagi ni. Kita doa yang baik-baik lah kan. Maksud saya, kita ni tak ada apa lagi jaminan. Macam sahabat Nabi ada yang dijamin syurga, 10 orang yang mubashiri nabil jannah, yang dijamin syurga Allah. Adalah kelu-kelunya tu, Bilal bunyi terompah dia kan. Kita tak ada apa lagi jaminan. Jadi sepatutnya bila tak ada apa lagi jaminan ke syurga, kita kena pulun, kita kena bersungguh, kita kena memanfaatkan setiap ruang waktu hidup yang masih ada. Sebelum, macam saya sebut bulan lepas, sebelum kematian itu datang menimpa kita. Sementara masih hidup ni lah ruang itu kita kena ambil. Jadi sebab itu tuan-tuan, ambil iktibar cerita seperti ini, cerita para sahabat ini, yang dimuliakan Allah sebab dia jaga iman, dia jaga Islam. Sebab itu Sayyidina Umar sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Pada hari Sayyidina Umar menombangkan kuasa besar Rom dan Parsi. Dengan megahnya Sayyidina Umar berkata, kami adalah satu kaum yang dimuliakan Allah kerana Islam yang kami anuti. Kami jadi bangsa yang mulia, kami jadi bangsa yang hebat hanya kerana Islam yang kami anuti. Dan kata Sayyidina Umar, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, azallanallah, dia akan dihina oleh Allah. Walaupun mungkin di dunia nampak macam hebat, nampak dimuliakan manusia lain, tapi di sisi Allah mereka tetap hina dan dina. Jadi sebab itulah tuan-tuan, para jamaah sekalian, ambil semangat Bilal ini. Dia uji dengan seksaan yang sangat hebat pada masa itu kan. Kena 4 batu besar atas perut ni kira hebat lah zaman itu kan. Jadi kita yang kena ujian sikit-sikit, orang kata tempiah-tempiah saja, kena bertahan. Dan kita mesti ada satu semangat,
satu sifat dalam jiwa kita sayang dan cinta pada agama. Sayang dan cinta pada agama. Ya, jangan dipandang remeh dengan Islam. Apatah lagi teruk kita yang meremehkan agama. Benda-benda macam ni kita elakkan. Sebab itu saya ada sebut dalam kuliah duha saya pagi tadi, Muslimat di Shah Alam. Kami ustaz-ustaz, ustazah-ustazah berceramah 24 jam di surau masjid, di pejabat, setengah-setengah lah dalam PKP apa semua ni, PKPP ni. Yang kita risaunya TV, radio, internet, YouTube dan sebagainya menghidangkan benda yang kadang-kadang tidak memberi input yang terbaik untuk agama. Yang kita berhempah pulah di surau masjid, yang di sana pula empah pulah dalam channel masing-masing, yang kadang-kadang tidak memberi sokongan yang terbaik kepada agama. Cerita-cerita yang kadang-kadang dipaparkan itu, kalau ada pengajaran ke apa boleh tahan kira lah tak, drama-drama ke apa, tapi kalau yang tidak-tidak tu yang jadi masalah. Ada satu filem, bukan filem, drama bersiri. Hari ni baru episod keempat. Dia kata ustaz mesti tengok tu. Saya tengok episod keempat je tadi. Itu pun sampai terlena saya tengok. Tajuknya apa tajuknya? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan macam Quran banyak ni. Tajuknya Jalan Sesat ke Syurga. Ada yang tengok tu. Saya cuba bersangka baiklah. Mudah-mudahan cerita tu dia mendidik masyarakat jangan terpesong. Sebab seram juga. Perempuan jadi imam dalam cerita tu. Ada scene yang lelaki pergi sujud, bukan sujud lah, macam cium kaki perempuan. Macam tu lah lebih kurang. Maknanya dia nak tunjuk di luar sana ada ajaran sesat yang sebegitu rupa. Mudah-mudahan cerita tu ada manfaat. Itu je saya berani cakap. Saya nak tuduh lebih-lebih kan, kita pun tak tahu. Cuba bersangka baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau yang tengok tu macam kita, saya rasa okey lah. Yang faham agama kan, tahu ni tak betul, ni tak betul. Perempuan tak boleh jadi imam. Ni perempuan jadi imam dalam cerita tu. Jadi imam sembahyang. Nak menunjuk ajaran sesat tu lah. Kalau orang yang tak tahu apa tengok, bahaya juga tak? Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Sebab itu kok mana pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tugas kita pegang agama ni baik-baik. Sebab itu yang Saidina Umar pesan. Itu yang Saidina Umar pesan. Baik, saya nak sambung bacaan kita, lebih menarik lagi. Demikian pula seorang Arab dusun, Arab Badui lah. Arab dusun ni Arab Badui, orang pedalaman, yang tidak tahu menulis dan membaca, seperti namanya Rubai bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah iman meresap ke dalam jiwanya dan sinar Al-Quran telah memancar dalam hatinya, tiada merasa gentar dan takut berhadapan dengan Rustam. Rustam ni ialah ketua panglima perang Parsi. Parsi ni kalau hari ni Iran lah, yang mempunyai pangkat kebesaran dan kekuatan yang menakutkan musuh pada ketika itu. Kira-kiranya Rustam ni zaman itu kira something besar lah. Semua orang tak berani dengannya. Lalu ketika Rustam bertanya kepadanya,
siapa kamu? Rubai menjawab dengan tegas sebagai seorang Muslim yang ada harga diri, dengan jawapan yang kekal tertulis dalam riwayat, kami adalah kaum yang dikirimkan Allah untuk, yang pertama dia kata, membebaskan manusia dari sembahan sesama manusia kepada menyembah Allah. Kira makna Rustam ni, dia tanya Rubai bin Amir ni, ibarat bahasanya soalan maut, bola tanggung. Dia tanya, siapa kamu? Orang Islam ni siapa? Dia tanya Rubai bin Amir. Rubai tak takut dengan Rustam. Dia jawab, kami adalah satu kaum yang dikirimkan oleh Allah untuk memerdekakan manusia terhadap 3 benda. Yang pertama, memerdekakan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Itulah kami orang Islam. Kerja kami selamatkan manusia yang menyembah selain daripada Allah. Kami akan ajak mereka menyembah Allah, bukan memaksa, mengajak, memujuk, ajak orang memeluk Islam. Sebab kita tak boleh paksa kan. So kita guna perkataan ajak, memujuk manusia lain untuk memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan. Kalau dia nak masuk, ahlan wa sahlan. Dia tak mau, suka hati dia. Sebab selama manusia menyembah sesama manusia, bahasa mudahnya, itu belum merdeka lagi. Itu bahasa mudah. Itu belum merdeka lagi kalau manusia menyembah sesama manusia. Itu nombor 1. Dan yang kedua, kami dikirim oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari kesempitan dunia kepada akhirat yang lebih luas. Tugas kita mengingatkan sesama kita yang dunia ni sangat sempit dan akhirat itu sangat luas. Dunia ni sangat sempit, akhirat sangat luas. Saya pernah ajukan, saya rasalah, satu soalan pada tuan-tuan. Sebab apa dunia ni tak pernah cukup? Saya rasa saya pernah aju soalan tu pada tuan-tuan. Sebab apa dunia ni tak memanjang, tak pernah cukup? Jawapan dia ialah sebab yang berebutnya ramai. Yang nak ke dunia tu ramai sangat, itu yang jadi tak cukup. Sebab apa bila kita cerita berakhirat tu jadi tenang? Sebab tak ramai orang nak. Contoh depan mata kita dah ada kan sekarang. Bila dibuka surau masjid, walaupun dengan SOP, tapi tak ramai juga yang nak datang. Sedangkan peluang itu ada, dan Allah dah tarbiyah kita. Allah dah, orang kata, paku lah kepala kita, kalau boleh guna perkataan macam tu dah. Allah dah ketuk kepala kita dengan hammer dah. 3 bulan tengok masjid tak boleh masuk. Masa PKP tu hari, tak buka kunci, bergari surau masjid 3-4 bulan. Allah dah paku kepala kita, tapi tak semua manusia sedar benda tu. Bila dah boleh dapat nikmat buka dan hadir, tak hadir pula. Nah, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita istiqamah dan kita doa yang belum hadir, insya-Allah akan hadir satu hari nanti. Sebab apa? Sebab benda ni Allah dah tarbiyah banyak kali. Dan kita kena ingat, dunia ni sempit, kecil, sedikit. Yang nak mengambilnya banyak, itu yang jadi tak cukup. Bahasa mudah beginilah. Dalam surau ni ada katalah 50 orang. Nasi lemak kat luar jangan tengok, tak ada. Ni contoh aja.
Jangan paling-paling ke belakang pula, memang tak ada. Nasi lemak ada 25 bungkus. Kita dalam ni ada 50 orang. Nasi lemak ada 25 je. Berebut kan? Berebut lah, sebab sikit kan. Benda sikit yang naknya ramai, berebut lah. Ada yang bawa balik plastik kosong nanti kan, berebut. Cuba kalau dalam ni ada 50, nasi lemak ada 100 setengah kat luar tu, tak berebut. Bawa balik seorang 3 kan, sebab banyak. Benda banyak yang nak ambil sikit. Untung orang sikit yang nak ambil benda yang banyak tu. Saya ulang sekali lagi, untung orang yang jumlahnya sedikit yang nak mengambil akhirat yang sangat luas itu, dan rugilah orang yang banyak yang nak mengambil dunia yang sangat sempit ini. Dunia ni saya dah pernah beritahu dah pada tuan-tuan, sangat menyeronokkan. Seronok. Tapi lama mana seronoknya dah? Sekejap aja. Dunia ni kerjanya attract, menarik kita, tarik kita. Itu kerja dunia. Tengok berkenan, tengok berkenan, tengok berkenan. Itu dunia dia panggil. Kan, dah ada dah kereta 2 biji kat rumah, tengok kereta orang berkenan pula. Boleh tahan lah tengok kereta orang berkenan. Ni dah ada bini kat rumah. Tuan-tuan sambung ayat tu. Tengok pula bini orang berkenan. Tu masalah. Dah, ini cerita dunia tuan-tuan. Tengok mesti berkenan. Walaupun dah ada. Saya pergi 2 minggu lepas. Yang baru ni kan kakak ipar saya meninggal kan, hari Jumaat, pagi Jumaat, pagi Idul Adha baru ni. Isteri Ustaz Alim Nasir, 55 tahun, jangkitan kuman. Jadi tak apalah, itu rezeki dia lah. Pagi Jumaat, pagi raya kan, itu rezeki dia. Jadi 2 minggu sebelum tu saya pergi ziarah masa dia sakit. Jadi ada free pula masa tu. Saya pergi Aman Central Mall Alustar, depan Menara Alustar tu. Tidur mandi pos tu, lepas tu pergi jalan. Dah settle ziarah hari Sabtu, Ahad, Isnin tu berjalan, melarat sampai pada besar kan. Jadi masa pergi Aman Central tu, anak nak tengok barang sikit. Di tengah-tengah bawah tu dia buat promosi, dekat lobi bawah tu kan, promosi kasut, beg duit 200. Macam kasut sepasang tu satu kan, 2 lah untuk sepasang kiri kanan. Beli satu 50, kira 2 tu 100 lah, senang cerita. Kan, memang murah gila, berjenama. Kita yang dah ada kasut berlambak kat rumah ni pun, tengok pun hampir tertewas. Dah cuba-cuba dah, letak balik. Nasib baik kan, selamat duit aku. Dah, pasal dunia ni dia tarik. Lepas tu naik pula entah tingkat berapa, dalam level tu semua gadget. Sudahlah tuan. Lalu Huawei singgah, lalu Vivo singgah pula. Bukan beli, pegang-pegang, belik-belik, tanya. Saya singgah kat Vivo kan, tengok, lawa ni. Tengok harga boleh tahan 3,000 kan. X50 hak baru punya. Memang cantik lah kan. Dia punya kamera dia promoter perempuan pula kan, salesman dia. Dia bercerita tu memang macam kita nak beli sungguh, padahal nak tengok aje. Cara dia ayat dia tu. Dia tunjuk gambar kamera tu tuan-tuan, nampak bulu hidung. Kan, punya halus dia punya kamera tu, sebab skrin dia tu Super AMOLED dia panggil lah, macam Samsung punya skrin. Cantik lah kan, nampak ni anak mata ni, apa dia panggil ni, dalam anak mata kita iris tu kan ada garis-garis halus. Nampak tu garisan halus tu. Bila dengar harga 3,100, letak pelan-pelan balik. Duit tak cukup. Bukan nak beli pun, saja nak tengok aja kan. Itu nak cerita dunia.
Dia punya tarik kita ni sampai ke sudah, tuan-tuan, sampai ke mati. Jadi bukan tak boleh nak ambil dunia, nak beli telefon, belilah kalau ada duit lah. Memang keperluan, tak apalah. Kereta pun macam tu kak. Tadi tengok dalam YouTube Lexus hotel kan. Lexus tu macam under Toyota kan. Dia buat keluar satu MPV yang baru. 2 seat depan, belakang 4 saja tuan. Harga saya tak tahu apa kan, tapi memang cantik gila. Jadi tuan-tuan, kita bukan nak beli, tengok kan. Tak ada kerja, tengok dunia. Jadi sebab itu Islam ni tugas dia memerdekakan manusia daripada kesempitan dunia, biar dia nampak akhirat tu sangat luas. Walaupun contoh ginilah, walaupun manusia tu ialah kadang-kadang dia terlanjur buat dosa, dia sengaja ke tak sengaja ke buat dosa, mesti letak dalam fikiran dia rahmat Allah, pengampunan Allah tu sangat luas. Itu baru jadi manusia yang merdeka. Sebab dia nampak Allah tu melebihi segala-gala. Kan? Dia nampak Allah ni pengampun. Walaupun dia terlanjur, tak apa. Allah Maha Pengampun, dia bertaubat sesungguh, Allah ampunkan dosaku. Itu nama dia mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia. Sebab dunia ni berserabut, tuan. Sangat berserabut. Tuan-tuan masuk je Jalan Kuching, Jalan Ipoh depan ni sampai Kuala Lumpur kan, serabut, tuan-tuan. Tambah hari-hari bekerja, pagi dengan jam, dengan aksiden, dengan macam-macam tuan. 1001 benda atas jalan raya tu. 1001 macam-macam atas jalan raya tu, macam-macam ada. Serabut dia tu. Yang menyongsang arus ada, yang tak reti memandu nak mandu juga ada, yang tak reti bahasa pun ramai, yang entahlah, susah nak cakap tuan. Yang duduk lane kanan bawa 60 pun ada. Itu yang nak naik darah kita je tu. Dia tahu kita ni bekas pemandu F1 semua. Mana reti buat slow tak. Kau buat slow 60 duduk tepi, yang kau duduk lane kanan sekali pasal apa? Tak reti bahasa tuan. Lepas tu sambil tu pegang pula telefon tak, tengah mandu, Allahu Akbar. Itu yang jadi serabut tu. Masuk simpang tak bagi signal, serabut tuan-tuan. Jangan buat main. Kita nampaklah kereta datang, kita nak keluar simpang, dia nak masuk kiri, tapi signal tak bagi. Kita ingat dia nak terus kan, tahu-tahu bun dia kona. Memang 3 guni kena maki tuan. Jangan buat main. Kita punya lama menunggu ni, takut dia straight tak? Tak bagi signal nak masuk kiri. Patut dia jauh kau bagi, dah lah senang orang nak keluar. Tak erti bahasa juga. Itu yang jadi serabut tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ini kerja agama, dia bawa keluar kita daripada serabutnya dunia ni. Kan, yang serabut politik, cara politik, yang serabut meniaga, cara meniaga, yang serabut cara ekonomi, macam-macam tuan-tuan. Jadi kok mana pun dunia kita kena hadap. Sebab kita tak boleh elak planet yang kita pijak hari ni namanya dunia. Maka itulah yang kita kena hadap. Dan itulah yang telah ditonjolkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Dengan gambaran dunia yang sudah tua, dengan gambaran dunia seorang perempuan yang memakai hiasan pada malam itu. Itu yang Nabi nampak, dan itulah yang kita nampak hari ini. Benarnya apa yang dilihat oleh baginda pada malam yang berkenaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuan Allah kirim kita orang Islam ni ialah untuk memerdekakan manusia dari ketidakadilan atau kekejaman agama lain kepada keadilan Islam. Jadi Islam ni sebenarnya agama yang sangat cantik, agama yang sangat adil, agama yang boleh kita berani cakap perfect.
yang sempurna. Sebab itu bila kita kalau nak buat kajian atau perbandingan antara ibadah-ibadah dalam Islam dengan agama yang lain, cara ibadah atau cara mereka, kita boleh tengok banyak kelebihan itu berpihak kepada Islam. Contohlah, kalau kita sebut, kita kalau bersalah nak bertaubat senang saja kan? Senang saja. Kita istighfar, minta ampun elok, semayang taubat ke apa, janji tak ulang balik, selesai. Kan? Tak perlu nak berjalan atas bara api ke, tak payahlah. Contoh tak? Contoh. Saya bagi contoh gitulah. Mana tak perlu nak buat acara ritual yang lain, yang pelik-pelik apa semua, tak ada. Islam ni very simple, agama yang sangat mudah. Sebab itu saya selalu sebut, syukurlah pada Allah bila Allah berikan ruang dan nikmat itu kepada kita, yang bukan semua orang dapat mengecapi nikmat Islam itu. Syukur pada Allah, untung kita. Sebab apa pun kita buat dalam Islam ni tetap ada pahala. Apa pun, kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita perasan ke, kita tak perasan ke, tetap ada pahala. Malam ni tuan-tuan sedar ke tidak, daripada semayang maghrib tadi, tuan-tuan duduk di tempat yang tuan-tuan duduk, tak bergerak tadi, tak berubah tempat, umpamanya tak, situ ada pahala tambahan dekat situ. Kalau berubah tak apalah. Cuma kalau tak berubah daripada kuliah solat maghrib sampailah tengah kuliah ni, tuan-tuan duduk situ juga, Nabi dah pernah sebut dalam hadis kan, orang yang solat berjamaah kemudian dia mengekalkan posisinya di tempat yang sama, dengan syarat, kata Nabi, dia tetap kekal berwuduk, dengan syarat dia tidak bercakap benda-benda yang keduniaan lah, kita kata tak, yang sia-sia, yang bukan-bukan. Dia kekal situasi itu selama itu, kata Nabi, selama keadaan itu dia duduk di situ, tak bergerak, tak berubah tempat, selama dia masih ada wuduk, selama dia tidak bercakap benda yang bukan-bukan, Nabi kata malaikat sentiasa mendoakan keampunan bagi dia. Mungkin kita terlepas pandang hadis tu, mungkin kita tak perasan lah ustaz. Walaupun tak perasan, tapi fadilat tu kita akan dapat. Itu untung jadi orang Islam. Tak semesti benda tu kita kena tahu dulu baru dapat pahala ke apa, tak. Kadang-kadang benda yang kita tak sedar pun dapat pahala. Ibu-ibu siapkan air untuk berbuka puasa tak? Kita tak sedar sebenarnya kita dapat pahala memberi makan orang yang berbuka puasa, dapat pahala tambahan kat situ. Tapi kita rasa itu tanggungjawab saya ustaz, isteri buat air untuk suami. Ya, tapi di sana ada pahala lain. Nampak? Islam tu memang sangat untung kita yang menganutinya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, para sahabat, ibu ayah sekalian, ambil peluang-peluang ini dan tolong hargai cahaya agama yang Allah dah limpahkan pada kita, dan tolong juga hargai sukarnya perjuangan para sahabat yang terdahulu. Susahnya orang-orang dulu berjuang kan, susah tuan. Kita ni dah senang banyak. Bila senang banyak, payah pula nak bersyukur. Itu yang jadi masalah. Saya baca satu artikel panjang berjela tadi. Saya baca pun tak habis sebenarnya, tapi panjang. Seronok baca tapi tak sempat habis tuan. Tapi saya simpan artikel tu. Ditulis oleh satu orang yang mencerita pengalaman tahun 1940-an ke 50-an macam tu.
bagaimana orang dulu pergi haji. Kita baca tu, ya Allah tuan-tuan, naik kapal kan, bulan Rejab dah bergerak dah. Bulan Rejab dah bergerak. Lepas tu sebelum nak sampai Port Jeddah tu, kena singgah satu pulau dulu, satu pelabuhan lain untuk macam dikuarantinkan dulu, sebab datang daripada luar kan. Lepas tu nak masuk ke Port Jeddah tu, dia tak boleh rapat sangat sebab batu karang banyak. Kena naik pula satu macam sampan pula, diambil oleh mutawif sana tu Arab, ke Jeddah pula. Daripada Jeddah nak ke Mekah naik unta pula, satu unta 2 orang. Lepas tu Mekah ke Madinah 14 hari lebih kurang naik unta. Bekalan air di Jeddah pula tak apa bersih, siapkan pula air bersih. Lepas tu bila, ialah orang-orang Melayu kita kan, dia bab air tu kan dijaga elok kan. Kan di Mekah tu dia kata sistem air tu cantik sebab ada telaga Zubaidah tu di Arafah tu, area-area situ kan. Dan dia kata dalam perjalanan tu pula, bila malam kadang dirompak pula, macam-macam. Susah kita dengar tu, ya Allah, susah. Betul lah Allah sebut dalam Quran, apabila diserukan haji, manusia akan datang dari setiap pelusuk, walaupun menaiki unta yang kurus kering. Saya terbayang terus ayat tu. Tak, susahnya orang dulu. Kita naik flight tuan, 9 jam, 8 jam setengah, aircon lagi tak, pramugari comel pula, komplain. Komplain makanan tak sedap lah, itulah ini. Teruk betul kita ni kan. Dari Mekah Madinah pun semua nak dikomplain. Jadi tuan-tuan, tu contoh lah saya bagi, bukan kita lah, maknanya kita nak ambil pengajaran tu, ya. Baik, jadi saya berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah nombor 18 nanti kita sambung biiznillah pada bulan hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga pada semua sahabat yang menonton live Facebook audio kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan penamatnya pada malam ini, saya mohon kita sekali lagi untuk hadiahkan Fatihah pada arwah kakak ipar saya, Noraini Baharin, isteri Ustaz Alim Nasir, yang meninggal pagi Jumaat yang lepas. Dan juga pada 2 muslimat kita yang meninggal di Sabah kemarin, semalam, aksiden masuk gaung, 2 meninggal on the spot dan 2 lagi cedera parah. Salah seorang yang meninggal muslimat ni baru menikah 10 hari saja, baru kahwin sangat-sangat. Jadi ialah budak-budak ni geng-geng yang baik lah, geng-geng muslimat yang baik. Mudah-mudahan Allah ampun dosa mereka semua, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.